dan kurnianya pada malam ini kita telah pun selesai melakukan semoga-moganya Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang kita lakukan ini sebagai bekalan ataupun simpanan tak kala mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Yang keduanya, kita masih lagi dilanjutkan usia dan juga dipanjangkan dengan umur, dan juga di samping itu dikurniakan dengan berbagai-bagai nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga-moganya dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala itu dapat menambahkan lagi keimanan, kesabaran, keyakinan, kesungguhan kita dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun 1434 telah pun berlalu dan kita sedang berada pada bidayah atau pada permulaan tahun 1435, iaitu pada tahun Islam ataupun hijrah Islam, yang mana Islam itu lebih terdahulu ataupun lebih ke depan daripada bulan yang kita gunakan. Bulan Islam maksudnya kalau kita kira 30 hari sebulan, 12 kali dengan 30 maknanya 360. Jadi makna 12 kali dengan 3 makna 360. Kalau bulan orang putih 365. Itu kalau kita kira 30 hari. Kalau kita kira 29 hari, kita tolak 12. 360 tolak 12 bermakna 348. Jadi maknanya kalau 29 hari sebulan, 348 maknanya setahun. Maknanya perjalanan ataupun pergerakan, peredaran time ataupun masa Islam lebih segera daripada jalan Masihi. Sebab itu kalau kita dulu orang lelaki balighnya 15 tahun. Jadi 15 tahun yang kita kira 15 tahun Hijriah ataupun 15 tahun bulan Islam, bermaksud kita baligh, iaitu pada mungkin 14 tahun, 8 bulan atau 7 bulan daripada bulan Masihi. Maknanya kalau kita berpahaman macam itu, maksudnya kita kena qadha lah 3, 4, 5 bulan, kerana kita telah pun meninggalkan semayang 3 atau 4, 5 bulan lantaran daripada waktu Islam itu bergerak lebih dahulu ataupun lebih cepat daripada Islam. Itu melambangkan bahawasanya Islam itu tatawur, maju, taqaddum dan juga kehadapan. Adapun yang lain daripada itu, maka dia tidak mahu kepada kehadapan, yang dia mahu kepada perpecahan ataupun yang seumpama dengannya. Kembali kepada, ada apa saya janji ke hari tahun ni? Ada? Ada. Janji ada. Ada janji apa? Ada nak bagi sopan sama nak turunkan apa? Hujung majlis Hujung majlis kan kita akan bagi wirid ataupun zikir yang diamalkan pada bulan Muharram. Jadi kita masih lagi berada pada bulan Muharram, dan juga wirid ataupun zikir sebagai membenting. Saya putus sikit lah, mana yang tak ada sekarang boleh putus sikit lain lah. Mungkin tak cukup ke rumah yang ada saya bawa ni. Jadi maksudnya tuan-tuan putus sikit lain yang mana tak cukup. Habis pun lagi kita akan berikan, kita akan baca sama-sama dan kita amalkan. Satu, maknanya wirid pada bulan Muharram, sementara nak menghabiskan bulan Muharram yang masih lagi ada berbaki lebih kurang 25 hari ataupun 24 hari. Dan yang satu lagi itu sebagai benting ataupun sebagai pendinding kepada kita, kalau ialah orang nak uji kita ke, nak test kita ke, nak jampi kita ke, ataupun nak sihir kita ke, eloklah kita baca dengan zikir ataupun dia punya wirid. Yang ini lepas gaji lah, kita habis gaji lah, nak habis gaji kita akan baca itu. Hadis yang ketiga Hadis yang ketiga kitab Jawi ini muka surat 156. Yang ketiga hadis daripada hadis-hadis yang lampau ataupun hadis-hadis yang lalu. Anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Faqala nazalat fi azabil qabr. Fayuqalu lahu man rabbuk? Fayaqulu rabbi Allah wa nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika qawluhu azza wa jalla: Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit
fil hayati dunya wa fil akhirah. Yang ujung tu ayat Quran. Yang depan tu ialah pertanyaan yang disoalkan oleh malaikat ketika mana kita berada dalam kubur. Jadi apabila mana kita mati, idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Tak kala mana mati anak Adam ataupun terpulang atau kembali anak Adam itu kepada Allah Subhanahu wa taala, segala amalannya terkerat ataupun terpotong. Inqata, ay inqata'a yanqati'u inqita'an, ifta'ala yafta'ilu ifti'al inqata'a. Ya, maknanya dia terkerat ataupun dia terpotong ataupun habis. Sebab bila habis nyawa dia, maka tutup buku. Kecuali 3 manggah ni dia berjalan. Yang pertama sadaqatun jariyah, ataupun boleh baca sadaqatin jariyatin. Kalau kita baca iza mata ibnu adam inqata 'amalu illa min salasin, kalau kita ikut baca salasin, bacaannya bagi bawah ataupun jar ataupun majrur, bermakna lebih selamat kita baca iaitu sadaqatin jariyatin. Kalau orang tanya, kita senang jawab. Pasti aku tengok salah satin, aku baca dia sadaqatin jariyatin. Kalau kita baca sadaqatun jariyatun, yang itu meraban tebin. Dia betul, tapi meraban tebin kita menjawab. Sebab tadi bagi bawah, kita turutkan dengan bagi bawah, selamat. Orang tanya pun kita boleh jawab. Pasal kita kata jadi badal daripada salah satu. Tapi kalau kita baca salah jariyatun, sadaqatun jariyatun, ini kita kena buat takdir khabar bagi mubtada mahzuf. Itu raban tebin. Itu orang ngaji nahwu dia boleh jawab. Tak ada nahwu, fanahisu. Itu kita naik. Itu dia kena ada nahwu ya. Jadi bila mati kita ni, maka putus segala amalan illa sadaqat illa 3 perkara, illa sadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Kalau kita sedekah jariah masa kita hidup, bermakna pahalanya berterusan. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ataupun ilmu yang dimanfaatkan. Ada kita ilmu kita ngaji orang, ataupun ada ilmu pada kita, bermakna kita sendiri beramal dengan ilmu itu, maka dia juga berterusan. Contohnya pada malam ini, saya mengajar tuan-tuan menurunkan 1, 2, 3 ilmu. Jadi ilmu yang saya berikan kepada tuan-tuan, tuan-tuan dengar, perempuan dengar, bermakna jika sekiranya saya mati besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, ataupun 2, 3 tahun lagi, atau 10 tahun akan datang, tak kala mana saya mati, ilmu yang tadi maknanya saya mendapat dia punya ganjaran. Apatah lagi orang yang mendengar tadi, mendengar faham dan memahamkan pula kepada orang lain, maka dia juga dapat dan saya juga dapat lagi dia punya panggu, berlipat-lipat kali ganda dia punya panggu. Itu kelebihan kalau sekiranya kita mempunyai ilmu. Dan yang seterusnya waladin salihin yad'u lahu, atau kalau sekiranya kita mati ada meninggalkan anak yang saleh, bukan anak yang saleh menggantungkan kaki orang, gambar ke apa tak kira, bukan anak yang menggantungkan gambar ataupun bentuk kaki orang pasal dia kencing manis, maka lantaran daripada itu maka dinaikkan harga gula, bukan. Itu tidak masuk dalam istilah anak yang saleh mendoakan bagi kedua mak bapak. Jadi tetap betul. Dan mana boleh kita tunjukkan keburukan manusia, dan belum tentu kita baik. Entah orang yang kita katakan tak baik itu, dia lebih baik daripada kita. Atau orang yang dikata tu ustaz lah tu. Ini yang susah ya. Jadi anak yang saleh, anak yang telah pun kita berikan didikan, yang kita ajar, yang kita asuh, yang kita berikan ilmu, yang kita sekolahkan, dan dia tahu berdoa untuk kedua mak bapaknya atau kepada siapa sahaja, lantaran daripada dia tu maknanya waladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh dan juga mendoakan kepada kedua mak bapaknya. Jadi kita ni cari-carilah atau didiklah, tarbiyahlah, ajar-ajarlah anak-anak itu supaya menjadi anak yang saleh. Sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia suruh anak kita umur 7 tahun sembahyang. Tak kala mana umurnya 10 tahun tak sembahyang, dia suruh kita godam ataupun pukul. Maknanya fadribu, katanya. Kamu kena pukul, fadribu. Kamu kena pukul dia.
lantaran daripada dia tak semayang. Sebab nak anak tu jadi orang yang soleh. Kerana semayang tadi tuan-tuan dan puan sekalian, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Semayang itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan semayang bermakna dia mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sembahyang, bukan dia meninggal, dia tak semayang, bermakna hadamad-din, bermakna dia telah pun meruntuhkan, menjahannamkan ataupun melingkupkan akan agama. Jadi noktah daripada hadis nombor 3 maksudnya daripada Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ambil dari Nabi SAW. Maksud apabila mana kata Barra, aku, dia kata ambil dari Nabi. Itu sebab kata dia, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit, qala nazalat fi azabil qabr, fa yuqalahu man rabbuka. Ini dia kata anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Barra menerima dan mendengar dari Nabi. Sebab itu hadis Nabi, tuan-tuan dan puan sekalian, sewajarnya apabila mana kita mendengar hadis, pastikan hadis itu memang sampai kepada baginda Nabi. Maknanya kita menerima daripada Sianu, Sianu menerima daripada Sianu, Sianu menerima daripada si Fulan, si Fulan menerima daripada Sulaiman, Sulaiman menerima daripada si Sulaiman, Sulaiman menerima daripada Abdullah, terus kemudian dia menerima daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis tadi yakni muttasil, maka sanadnya itu muttasil. Sanadnya maknanya berhubung dan sampai. Kerana mungkin berlaku orang menerima hadis tapi sanadnya Mengqati' makna terputus sanad. Jadi bila terputus sanad, mungkin tergugur dia punya riwayat atau tergugur dia punya sahabat. Kalau dah gugur sahabat, tiba-tiba hadis tu melompat terus kepada tabi'in, mana hadis tu dah kurang. Sahabat Nabi tak dengar, tahu-tahu Hasan Basri dengar, tahu-tahu Imam Syafi'i dengar. Kata Syafi'i itu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila pula masa Imam Syafi'i jumpa dengan Nabi? Kecuali kalau dia kata dia jumpa pada ketika dia mimpi. Atau mungkin dia jumpa Nabi pada ketika jaga, tapi bukan zaman Nabi, zaman dia. Jadi sebab itu hadis ini berlaku bila? Zaman pada ketika hidupnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam ilmu kajian kita mengkaji hadis. Daripada Barra bin Azib radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, baganun dal alif, baginda bersabda, firman Allah Taala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Ini firman Tuhan diturunkan mengenai seksa dalam kubur. Ayat ini atau cerita ayat ini, firman Tuhan ini turun tentang azab kubur, seksa kubur. Walaupun dulu Astorajabat atau Astorajabat kata tak ada seksa kubur. Jadi mana dia manggap Astorajabat sekarang? Tak tahu. Dah masuk kubur ke? Dah ikut ayat pin ke? Dah masuk dalam tayar ke? Atau mungkin mangkali dah pergi Putrajaya ke? Kita pun tak tahu. Mana yang perginya Astorajabat? Hak mana orang yang menentang Islam? Kubur ni tak banyak. Termasuklah 4 kaya ataupun 5 kaya. Mana-mana yang menentang Islam, semuanya akan dijahannam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dia menunggu dia punya giliran. Kalau tidak pun dijahannamkan di atas muka bumi, satu hari besok dalam kubur dan di padang yaumil mahsyar, maka dia akan menerima azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siksa kubur, tuan-tuan, bila Tuk Talqin baca, surga itu benar, neraka itu benar, soal kubur itu benar, dan juga siksa kubur itu juga adalah benar. Ini Tuk Talqin baca. Udah kata ustaz yang Wahabi kata jangan talqin pula, ini bid'ah. Banyak menua bid'ahnya. Udahlah bid'ah, itu dah syiah pula. Jadi macam mana gayanya? Semua dah Asyanu je bid'ah. Yang tak bid'ah tu apa? Pe'ah. Pe'ah buat. Yang tak ada bid'ah tu apa benda? Yang Nabi buat yang kita ikut tu apa? Dah kita kamu
semua berdakwah